Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, pada hari ini, kali ini kita akan sambung pengajian kita dalam usul fiqh syariah semester 2 dalam topik yang kelima, dalil sumber hukum yang disepakati iaitu Al-Qiyas. Okey, jika sebelum ini kita telah pelajari apakah dia pengertian qiyas, rukun, syarat Al-Qiyas, kehujahan Al-Qiyas, dan pada kali ini kita akan teruskan pengajian kita dalam apakah dia aplikasi Al-Qiyas dalam menentukan hukum terhadap masalah semasa. Aplikasi Al-Qiyas dalam menentukan hukum terhadap masalah semasa. Baik, yang pertama adalah penggunaan kaedah Al-Qiyas bagi mencari hukum meminum air tapai yang memabukkan. Okey, isunya adalah meminum air tapai yang memabukkan. Dalam kes air tapai memabukkan, kaedah Al-Qiyas telah digunakan bagi mencari hukum meminumnya. Ini kerana kes tersebut merupakan suatu kes yang baru yang terdapat dalam hukumnya di dalam nas. Dalam kes ini, ia dikiaskan dengan arak sebagai asal, iaitu arak sebagai asal, di mana hukumnya adalah haram sebagaimana yang telah ditetapkan oleh nas, iaitu firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 90. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor, iaitu keji dari perbuatan syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Jadi kat sini, innamal al-khamru juga termasuk daripada kategori perbuatan iaitu keji. Dalam kes asal, arak diharamkan kerana mempunyai ilah hukum iaitu memabukkan, dan begitu juga sifat atau ilah yang ada pada air tapai. Okey, sifat ilahnya sama dengan arak. Oleh sebab kedua-duanya iaitu arak asal dan air tapai memabukkan merupakan furuk ataupun cabang, mempunyai persamaan dari segi ilah iaitu memabukkan, maka hukum meminum air tapai memabukkan juga adalah haram. Okey, ingat lagi apa dia rukun Al-Qiyas? Iaitu asal, hukum asal, cabang atau kita kenali sebagai furuk, dan juga ilah. Okey, kita tengok satu persatu. Apakah tadi dalam kes air tapai? Okey, dalam kes pertama air tapai asalnya adalah arak. Yang terkandung hukum asalnya dalam nas Al-Quran. Okey, dalam nas Al-Quran, innamal khamru wal maisiru. Okey. Jadi hukumnya adalah haram. Okey, cabang atau furuknya adalah air tapai. Okey, ilahnya adalah memabukkan. Ilahnya adalah memabukkan. Okey, arak memabukkan, air tapai juga memabukkan. Okey, jadi kesimpulannya apa? Okey, kesimpulannya hukum
Meminum air tapai adalah haram kerana ia dikiaskan dengan hukum meminum arak kerana kedua-duanya mempunyai persamaan illah iaitu memabukkan. Okey, saya ulang. Hukum meminum air tapai adalah haram dikiaskan dengan meminum arak adalah haram kerana kedua-duanya iaitu arak dan air tapai mempunyai persamaan illah iaitu memabukkan. Okey, jadi soalannya selalunya aplikasi ini keluar dalam bahagian C. Okey, kemahiran berfikir aras tinggi. Bahagian C 8 hingga 10 markah. Jadi kesimpulan ini pun main peranan iaitu 2 markah. Okey. Seterusnya, okey. Fatwa mengenai arak dan air tapai. Okey. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan yang diadakan di Ipoh pada 11 hingga 14 April 1984 telah mengambil keputusan tentang alkohol iaitu setiap minuman arak yang mengandungi alkohol tetapi bukan semua alkohol itu adalah arak. Okey. Alkohol daripada proses pembuatan arak hukumnya haram dan najis. Tetapi alkohol yang dibuat bukan melalui proses pembuatan arak hukumnya tidak najis tetapi haram diminum. Okey. C. Berdasarkan keputusan ini, produk mangsi dan malt ekstrak adalah haram. Okey. D. Minuman ringan yang dibuat secara sama caranya dengan membuat arak sama ada mengandungi sedikit alkohol atau alkoholnya disulingkan adalah haram diminum. Okey. E. Minuman ringan yang dibuat bukan untuk dijadikan arak atau bahan yang mabuk dan tidak sama caranya dengan proses arak adalah haram. F. Tapai halal dimakan. Okey, seterusnya alkohol yang terjadi secara sampingan dalam proses pembuatan makanan tidak najis dan boleh dimakan. Dan akhir sekali, ubat-ubatan dan pewangi yang mengandungi alkohol hukumnya harus dan dimaafkan. Okey, jelas ya? Okey, baik. Seterusnya, habis mengenai fatwa air tapai. Kita masuk pula isu yang kedua aplikasi adalah berkaitan dengan penyalahgunaan dadah. Penyalahgunaan dadah. Okey, apakah dia dadah? Dadah menurut Kamus Dewan bermaksud ubat-ubatan, bahan seperti ganja, heroin, marijuana dan sebagainya yang merosakkan atau membinasakan orang yang menggunakannya secara berlanjutan. Antaranya dia akan merosakkan kesihatan, membawa maut dan lain-lain lagi. Okey, hukum penyalahgunaan dadah. Okey, kita tengok. Tidak terdapat hukum atau larangan khusus daripada Al-Quran atau hadis berkaitan dadah serta penyalahgunaan tidak terdapat naus berkaitan penyalahgunaan dadah dalam Al-Quran ataupun hadis. Al-Quran dan hadis melarang orang Islam mendekati segala perbuatan yang keji dan yang merosakkan diri. Okey. Hukum haram penyalahgunaan dadah adalah selaras dengan maqasid asy-syar'iyyah. Okey, apa dia maqasid asy-syar'iyyah? Ini semua para pelajar semua kena ingat. Okey, yang pertama adalah memelihara akal. Okey, yang pertama adalah memelihara agama, minta maaf. Yang kedua adalah memelihara akal. Okey. Yang ketiga adalah memelihara keturunan. Yang keempat, memelihara maruah. Dan yang kelima adalah memelihara nyawa. 5 maqasid syariah ini kita perlu ingat. Okey, sesiapa yang merosakkan matlamat ini ditegah dalam Islam. Kaedah fiqh juga menjelaskan situasi ini iaitu al-darar yuzal bermaksud kemudaratan hendaklah dihilangkan. Baik. Okey. Sumber hukum haram penyalahgunaan dadah. Okey, yang pertama, hukum dan larangan pengambilan atau penyalahgunaan dadah adalah haram berdasarkan dalil Al-Quran yang dikiaskan kepada arak. Dikiaskan juga kepada arak seperti kes air tapai tadi.
Okey, B. Dalam kes dadah, kaedah al-qiyas telah digunakan bagi mencari hukum penggunaannya. Ini kerana kes tersebut merupakan suatu kes yang baru. Furuk yang tidak terdapat hukum ni dalam nas. Okey, C. Dalam kes ini, ia dikiaskan dengan arak sebagai asal di mana hukumnya adalah haram, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 90. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan benda-benda baik yang telah dihalalkan oleh Allah bagi kamu dan janganlah kamu melampaui batas pada apa yang telah ditetapkan halalnya itu melampaui batas. Kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Okay, surah Al-Ma'idah ayat 90. Baik. Seterusnya dalam kes asal, dalam kes asal iaitu arak diharamkan kerana mempunyai illah hukum iaitu memabukkan. Dan begitu juga sifat atau illah yang ada pada dadah. Sama juga dengan yang ada pada dadah. Okey. Penyalahgunaan dadah termasuk dalam pengertian umum benda-benda yang memabukkan serta menghilangkan akal. Pada kedua-duanya iaitu arak, asal, dadah, furuk, mempunyai persamaan dari segi illah iaitu memabukkan. Nampak ya? Persamaan illah antara arak dengan dadah adalah memabukkan. Pengharaman penyalahgunaan dadah adalah merujuk kepada aspek. Antaranya dadah boleh memabukkan dan berbahaya kepada manusia, masyarakat dan seluruhnya. Hadis Nabi SAW, kullu muskirin haram. Tiap-tiap yang memabukkan adalah haram. Ini hadis Rasulullah SAW. Okey. Seterusnya hadis Rasulullah juga, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Tiap-tiap yang memabukkan adalah khamar iaitu arak dan tiap-tiap khamra itu hukumnya adalah haram. Okey. Dan dadah ini sebagaimana kita maklum banyak kesan buruk. Banyak kesan buruknya. Antaranya ia boleh meruntuhkan moral. Ya betul, meruntuhkan moral. Menghilangkan kewarasan akal. Membawa kebinasaan harta benda dan mengganggu keharmonian keluarga. Dadah juga boleh membawa kebinasaan jiwa dan penyakit berbahaya yang sukar dan tiada ubat atau penawarnya. Malas untuk melaksanakan kewajipan kepada Allah SWT dan penyalahgunaan dadah dikira sebagai perbuatan membinasakan yang boleh membawa maut dan membunuh diri. Ya betul, kita tidak nafikan. Kesimpulannya, kesimpulan berkaitan dengan penyalahgunaan dadah. Kita rumuskan dekat sini kesimpulannya. Penyalahgunaan dadah, ganja, pil khayal, menghidugam, todi, tuak dan benda-benda lain yang memabukkan baik dengan cara suntikan, hisap atau sedut, telan, hidu dan minum hukumnya adalah haram. Berdasarkan al-qiyas bagi membendung kemudaratan. Kiasnya bagi membendung kemudaratan. Pengharamannya atas dasar illah dan sebabnya iaitu memabukkan. Illahnya sama, memabukkan atau menghilangkan kewarasan akal. Menghilangkan kewarasan akal. Hukuman yang dikenakan ialah ta'zir bukan hudud. Hudud khusus untuk peminum arak. Okey, jadi kesimpulan yang kita boleh buat di sini. Jadi ingat tak lagi rukun al-qiyas? Cuba ingat. Ya. Okey. Apa dia? Asal. Hukum asal.
cabang atau kita panggil sebagai furuk dan juga illah. Okey, berkaitan dengan penyalahgunaan dadah. Okey, penyalahgunaan dadah. Okey, asalnya adalah dadah. Minta maaf, asalnya adalah arak. Okey. Okey, hukum asalnya adalah haram terkandung dalam nas Al-Quran tadi yang Ustazah bacakan. Okey, cabang atau furuknya adalah dadah. Okey, pil, ekstasi, ganja dan sebagainya tadi. Okey, dan illahnya adalah mudarat. Illahnya adalah mudarat. Okey. Okey, mudarat bersangkutan dengan qawaid al-fiqhiyah. Apa dia? Ad-dararu yuzal. Ad-dararu yuzal. Apa maksud ad-dararu yuzal? Kemudaratan hendaklah dihilangkan. Kemudaratan hendaklah dihilangkan. Okey, apakah kesimpulan yang kita boleh buat dekat sini? Apakah kesimpulan yang kita boleh buat dekat sini? Hukum, okey, hukum mengambil dadah, okey, hukum mengambil dadah adalah haram dikiaskan dengan hukum meminum arak adalah haram kerana kedua-duanya iaitu arak dan dadah mempunyai persamaan illah iaitu boleh mendatangkan mudarat. Boleh mendatangkan mudarat. Ustazah ulang. Hukum pengambilan dadah adalah haram dikiaskan dengan pengambilan arak adalah haram kerana kedua-duanya mempunyai persamaan illah iaitu arak dan dadah adalah boleh mendatangkan mudarat. Okey, nampak tak? Okey, mudah tak? Okey, nampak ya? Macam tu cara kita nak jawab. Okey, seterusnya kita pergi kepada isu atau aplikasi isu semasa yang ketiga, iaitu berkaitan dengan pertukaran wang dengan wang. Okey. Okey, tadi air tapai, kemudian ada yang kita tinggal. Tak ada ya. Okey, penyalahgunaan dadah. Seterusnya yang ketiga baru adalah okey, pertukaran wang dengan wang. Okey. Jual beli mata wang dalam bahasa Arab disebut dengan istilah tijarah an-nuqud atau al-ittijar bi al-umlat. Erti kata lain dalam kitab fiqh disebut sebagai as-saraf iaitu pertukaran mata wang atau currency exchange. Okey. As-saraf bermaksud pertukaran harta dengan harta. Okey, as-saraf tu pertukaran harta dengan harta dalam bentuk emas dan perak, sama ada pertukaran dibuat antara jenis yang sama dengan kuantiti yang sama ataupun antara jenis yang berbeza dengan kuantiti yang sama ataupun kuantiti yang berbeza. Okey, boleh faham? Okey, seterusnya urus niaga pertukaran mata wang melibatkan pertukaran antara pelbagai jenis mata wang di pasaran pertukaran asing. Manakala bai as-saraf pula merujuk kepada pertukaran yang melibatkan saman hakiki iaitu logam khususnya emas dan perak. Okey, menurut bahasa saraf bermaksud pertambahan. Terdapat juga pendapat lain yang menyatakan saraf bermaksud penjualan mata wang sejenis atau tidak sejenis sama ada dalam bentuk logam atau dalam bentuk mata wang lain seperti kertas yang diberi nilai tertentu. Okey, kita sebut sebagai saman
istilah. Dalam membahaskan pandangan fiqh tentang pertukaran mata wang yang berlaku kini, terdapat dua pendapat utama. Pandangan pertama menyokong pertukaran mata wang yang melibatkan wang fiat adalah sama dengan bai' as-saraf. Menegaskan mata wang kertas boleh menggantikan emas dan perak kerana fungsinya sebagai perantaraan pertukaran. Manakala pandangan kedua tidak bersetuju. Tidak bersetuju bahawa pertukaran mata wang iaitu wang fiat boleh disamakan dengan bai' as-saraf. Mereka berpendapat bai' as-saraf hanya melibatkan pertukaran mata wang yang diperbuat daripada emas dan perak dan tidak melibatkan wang yang diiktiraf mempunyai kuasa beli dalam sesebuah negara seperti wang kertas. Nampak ya, ada pandangan, ada dua pandangan. Implikasinya, kita lihat. Jika pertukaran tersebut tidak melibatkan emas atau perak, maka pertukaran tersebut tidak perlu dikenakan syarat-syarat pertukaran sebagai bai' as-saraf. Pertukaran mata wang yang berbeza yang dikategorikan hanya sebagai thaman istilah tidak boleh disamakan dengan bai' as-saraf. Menurut Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf, mata wang selain emas dan perak seperti al-fulus tidak termasuk kepada hukum riba al-fadl. Menurut Imam Ibn Taymiyah, sebahagian mazhab Maliki, sesuatu yang berfungsi sebagai perantara pertukaran, pengukur dan penyimpan nilai dikenali sebagai thaman tidak terbatas hanya kepada emas dan perak sahaja. Mata wang hari ini, iaitu kita kenali sebagai wang kertas atau wang fiat, mempunyai ciri-ciri thaman dan sebarang pertukaran mata wang berbeza adalah sama seperti bai' as-saraf, dibenarkan dalam kuantiti yang berbeza tetapi penjelasannya perlu dilakukan secara tunai. Pertukaran antara wang dengan wang yang diguna pakai sekarang dianggap sama dengan emas dan perak. Pada asasnya, hukum jual beli mata wang adalah mubah ataupun harus selagi ia memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum syarak. Wallahu a'lam. Baik. Justru dengan menggunakan metodologi kias, pertukaran mata wang iaitu wang fiat mestilah tertakluk kepada syarat-syarat pertukaran dalam bai' as-saraf. Syarat-syarat tersebut adalah pertama, penerimaan pertukaran sebelum dua pihak yang berkontrak berpisah. Maksudnya dalam satu majlis. Disyaratkan pada kontrak saraf supaya pertukaran diterima semuanya sebelum kedua pihak berkontrak berpisah antara satu sama lain. Ia bertujuan untuk mengelakkan riba an-nasi'ah. Kita tak nak berlaku. Tambahan juga bagi mengelakkan berlakunya jualan hutang dengan hutang. Kita kenali sebagai ba'al kali bi kali. Tak nak. Seterusnya, yang kedua, terdapat perbezaan pendapat mengenai tempoh masa serahan dalam pertukaran mata wang, iaitu pandangan pertama iaitu pandangan Imam Asy-Syafi'i. Pandangan pertama, Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah, mereka mengatakan bahawa serah menyerah selama mana kedua-dua pihak iaitu penjual dan pembeli masih berada dalam majlis akad. Dalam majlis akad tidak berpisah lagi. Manakala pandangan kedua iaitu daripada Imam Malik, dikehendaki serah menyerah daripada kedua-dua pihak dengan serta-merta. Oleh yang demikian, sekiranya berlaku kelewatan penyerahan daripada salah satu pihak, maka pertukaran itu tidak sah. Walaupun kedua-duanya pihak masih berada dalam majlis akad. Kena serta-merta, kena cepat mengikut Imam Malik. Tetapi Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah tidak mengapa jika masih lagi dalam majlis akad tersebut, belum berpisah. Baik. Tamasul, persamaan. Tamasul ialah
penjualan yang sama jenis seperti perak dengan perak atau emas dengan emas mestilah sama timbangannya. Okey, perak dengan perak, emas dengan emas ni mestilah sama timbangannya walaupun berlainan dari segi kualiti dan pencanaian. Yang kedua, syarat tidak mengharuskan jual beli mata wang yang sama jenis dengan harga yang lebih atau kurang tidak sama kuantitinya seperti RM100 tukar kepada RM90 atau ditangguhkan cara penyerahannya oleh satu pihak. Urus niaga ini akan menyebabkan wujudnya riba an-nasi'ah sebab berlaku secara tangguh. Okey, yang ketiga, pertukaran mata wang yang perlu dijual secara bersamaan dari segi kadar dan nilainya bukan dari sifat mata wang. Sekiranya jual beli atau pertukaran mata wang yang dibuat melibatkan jenis yang sama, contohnya ringgit Malaysia dengan ringgit Malaysia. Okey, USD dengan USD. Terdapat dua syarat yang perlu dipatuhi. Okey, syarat pertama, perlu ada kesamaan sudut kuantiti. Kesamaan sudut kuantiti iaitu nilainya hendaklah sama. Contoh, RM500 ditukar dengan RM500 atau USD 200 ditukar dengan USD 200. Okey, itu syarat. Okey, perlu ada proses serah menyerah. Okey, perlu ada proses serah menyerah. Serah dan terima at-taqabud, kita panggil wang ketika akad dibuat. Ia hendaklah dibayar secara tunai dan tidak boleh berlaku sebarang penundaan dalam proses serah dan terima berkenaan. Okey. Tidak berlaku khiyar dalam kontrak. Apakah yang dimaksudkan dengan kenyataan ini? Okey, yang pertama, tidak diharuskan terdapat khiyar syarat dalam kontrak saraf pada dua pihak yang berkontrak atau salah seorang daripadanya. Yang kedua, terdapatnya khiyar dalam kontrak akan mencacatkan penerimaan yang disyaratkan. Kontrak terbatal jika disyaratkan khiyar di dalamnya. Namun begitu, khiyar ruqyah dan khiyar aib diharuskan kerana sempurna. Dan yang ketiga, bagi pertukaran mata wang khiyar ruqyah tidak tergambar kerana kontrak itu sah ke atas bandingannya, iaitu nilai mata wang dan bukan ain, iaitu sifat mata wang. Kemudian, dalam pertukaran ini juga tidak berlaku penangguhan. Apakah dimaksudkan dengan tidak berlaku penangguhan? Pertama, disyaratkan dalam kontrak saraf tidak ada penangguhan oleh kedua pihak yang berkontrak atau salah seorang daripadanya. Ini kerana penerimaan dua barang pertukaran adalah perlu sebelum berpisah. Penangguhan melewatkan penerimaan akan menyebabkan kontrak menjadi rosak. Okey, urus niaga yang melibatkan kedua-dua pihak membuat pembayaran secara tunai dapat menyelesaikan masalah riba, gharar dan meminimumkan kebarangkalian untuk melakukan spekulasi. Jika ditukar itu jenis yang sama, contohnya emas dengan emas, syaratnya adalah dua. Okey, yang pertama perlu ada kesamaan sudut jenis, berat dan timbangannya. Okey, contoh 10 gram emas 999 ditukar dengan 10 gram emas 999 yang lain atau 5 kilogram beras basmati ditukar dengan 5 kilogram basmati yang lain, jenis yang sama. Okey, kualiti yang sama. Okey, perlu ada proses serah dan terima, taqabud ketika akad dibuat iaitu dibuat secara tunai. Okey, yang ketiga, jika yang ditukar itu bukan daripada jenis yang sama, contohnya emas dengan perak atau perak dengan kurma, ringgit dengan dolar Singapura, syaratnya hanya satu iaitu pertukaran perlu dilakukan secara tunai tanpa sebarang penunggaan penangguhan. Okey, baik. Kesimpulannya tentang aplikasi isu semasa yang ketiga berkaitan penukaran wang dengan wang. Mesyuarat, mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan kali ke-98 dipengerusikan oleh Tan Sri Dr. Abdul Syukur Hussain memutuskan
Perniagaan pertukaran wang asing seperti melalui pengurut wang atau dari bank ke bank diharuskan. Antara alasannya ialah ia tidak melibatkan spekulasi mata wang atau untung rugi yang tidak menentu. Perniagaan dan pertukaran wang di money changer tidak haram kerana ia berlaku secara tunai. Okey, baik. Okey, jom kita buat. Apa dia rukun al-qiyas? Asal, hukum asal, okey, cabang atau kita panggil sebagai furu' dan elah. Ini berkaitan dengan pertukaran wang dengan wang. Okey. Apakah asalnya? Emas dengan emas. Okey, perak dengan perak. Okey. Hukum asalnya adalah mubah. Okey, mubah tu apa? Harus. Okey, mubah itu adalah harus. Okey. Cabang atau furuknya adalah pertukaran wang dengan wang. Okey. Elahnya adalah berlaku secara langsung atau tunai. Kita lihat pandangan yang ini ya. Okey, jadi kesimpulan yang kita boleh buat. Okey, kesimpulan yang kita boleh buat apa dia? Okey, hukum pertukaran wang dengan wang adalah harus dikiaskan dengan pertukaran emas dengan emas, dikiaskan dengan pertukaran perak dengan perak kerana kedua-duanya mempunyai persamaan elah iaitu ia berlaku secara langsung ataupun tunai. Okey, nampak ya? Okey, Ustazah rasa dan yakin pelajar-pelajar semua dah faham step dan rentak macam mana kita nak buat kesimpulan berdasarkan aplikasi kias. Baik, kita pergi kepada aplikasi yang terakhir, iaitu air berkarbonat. Okey, semua suka minum air berkarbonat. Okey, air berkarbonat termasuk dalam kategori minuman ringan. Minuman ringan bermaksud minuman yang tidak mengandungi alkohol dan selalunya berkarbonat dan biasanya ia diminum secara sejuk. Okey, bini diterangkan apa dia air berkarbonat tersebut. Okey, dan air berkarbonat juga mempunyai gula yang berlebihan yang akan mengakibatkan risiko diabetes. Okey, apakah keburukan air berkarbonat? Ini kita kena maklum. Okey, apa keburukan air berkarbonat? Boleh mendatangkan mudarat. Okey, kajian mendapati pengambilan minuman ringan dan berkarbonat yang berlebihan akan menyumbang kepada masalah kesihatan, terutama berlebihan berat badan dan obesiti. Okey, minuman berkarbonat sebenarnya tidak mengandungi zat, tetapi banyak kalori yang datang daripada gula. Okey, tak elok. Okey. Banyak bukti saintifik menunjukkan ia ada kaitan langsung dengan pertambahan berat badan. Masalah pertambahan berat badan ini menjadi satu faktor risiko kepada penyakit kencing manis di kalangan orang dewasa muda. Okey, pertambahan berat badan ini adalah proses yang sentiasa berlaku sebagaimana peningkatan usia. Gabungan dua faktor ini juga mendedahkan seseorang kepada risiko serangan jantung dan strok. Na'udzubillah min zalik. Okey. Menurut kajian sekumpulan penyelidik dari Universiti Harvard, segelas minuman air berkarbonat setiap hari boleh meningkatkan risiko serangan jantung sehingga 20% termasuk boleh menyebabkan kematian. Okey, ini adalah antara kajian-kajian yang telah dibuat. Okey, kita pergi terus kepada pandangan Islam mengenai minum air berkarbonat. Okey, apakah pandangan Islam? Islam menegah kita daripada berlebih-lebihan, boros, membazir dan sebarang perbuatan
termasuk makan dan minum. Okey, dalam sebarang perbuatan termasuk makan dan minum. Okey, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud perut adalah sumber ataupun syarang penyakit dan berpantang adalah sebaik-baik ubat. Ya, betul. Antara amalannya adalah kita berpuasa sunat. Okey, biasakanlah setiap tubuh dengan apa yang lazimnya. Hadis ini mengingatkan semua umat Islam mesti tidak terlalu berlebihan semasa makan atau minum dan mengamalkan diet yang seimbang. Diet seimbang. Islam menegah umatnya mendedahkan diri kepada segala perkara yang memudaratkan dan yang membahayakan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Maksudnya, janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil. Berdasarkan ayat tersebut jelas menunjukkan tegahan melakukan segala perkara yang boleh membawa kebinasaan sama ada kepada diri atau harta benda. Lantaran itu, pengambilan terlalu banyak minuman berkarbonat boleh terdedah kepada penyakit pelbagai dan risiko kesihatan, nyawa, sebagainya yang diterangkan di atas. Baik. Jadi, untuk akhirnya, untuk kes air berkarbonat. Ingat lagi apa dia? Ustazah rasa dah boleh sebut dah kan? Jom kita sebut sama-sama berkarbonat. Asal. Asal. Hukum asal. Lagi? Cabang, furuk dan juga elah. Apa dia? Asal dia apa? Asal dia adalah sikap berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan. Yang dilarang tadi. Berlebih-lebihan, boros. Ni termasuk dalam makan dan minum. Membazir. Membazir. Hukum asalnya adalah haram. Haram atau kita boleh buat ditegah atau dilarang. Cabang atau furuknya adalah air berkarbonat. Dan elahnya adalah mudarat. Mudarat atau boleh menyebabkan penyakit. Penyakit. Jadi kesimpulannya, apa dia kesimpulannya anak-anak? Pelajar-pelajar semua, apa dia kesimpulannya? Kesimpulannya ialah, kita cakap sama-sama. Hukum meminum air berkarbonat adalah haram atau ditegah kerana ia dikiaskan dengan berlebih-lebihan, boros dan membazir dalam Islam adalah haram atau ditegah kerana kedua-duanya mempunyai persamaan elah iaitu boleh mendatangkan mudarat dan menyebabkan penyakit. Baik dapat? Jadi Alhamdulillah. Jadi untuk itu sahaja pengajian kita pada kali ini. Ustazah harap semoga pelajar-pelajar semua boleh dapat sama-sama untuk mengingat tentang aplikasi Al-Qiyas. Sampai sini dulu. Semoga kita bertemu lagi di lain siaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.